الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung pengajian Tanwirul Masalik siri ke-56. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Farouk Sana Hilwah. Terima kasih atas ucapan. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam keberkatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sambung muka surat 301. Babu salatil musafir, bab salat musafir. Allah memberi kelonggaran banyak dalam soal musafir. Bila kita musafir, kita tak basuh kaki pun tak apa kalau kita pakai stokin kalis air. Tempoh menyapu air atas khuf stokin kalis air ni lama. Allah bagi 3 hari 3 malam kalau musafir. Kalau tak musafir, dia terhad takat sehari semalam 24 jam saja. Kalau musafir, nak pakai khuf sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari pun boleh. Panjang masa 3 hari 3 malam, wuduk tak basuh kaki. Asyik sapu ayak aja atas stokin tu. Tapi bukan sebarang stokin, stokin khuf kalis air. Kemudian kalau kita musafir keluar sebelum subuh, kita tak wajib puasa. Dalam Ramadan tak wajib puasa. Kalau puasa bagus lagi lah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih baik bagi kamu. Ada rukhsah, kelonggaran hukum. Kemudian hari Jumaat pun dikiaskan juga. Kalau kita memulakan musafir sebelum terbit fajar, sebelum subuh, hari itu hari Jumaat. Wajibkah solat Jumaat? Tak wajib.
Sunat kita solat Jumaat, tak mau solat pun tak apa. Tapi syarat dia keluar sebelum Jumaat. Ni kelebihan-kelebihan musafir. Bahkan musafir ni, kalau kata tengah jalan duit hilang, dompet hilang, ada kad tapi tak dicucuk, tak aktifkan kad ATM, kita terputus bekalan, kita layak menerima zakat atas nama Ibnu Sabil. Boleh bagi zakat untuk meneruskan perjalanan. Mungkin dia kaya tapi dia keuangan dia putus. Bila keuangan dia putus, dia terjejah, dia dalam masalah, boleh menerima zakat. Sementara duit dia nak sampai, lambat lagi, dia boleh terima zakat. Terima kasih semua ucap doakan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Seronok pagi ni. Seronok. Baik. Semayang sunat musafir. Ini juga antara kelonggaran. Semayang 4 boleh buat 2. Semayang 2 waktu boleh digabungkan. Jamak. Ini kelonggaran hukum Allah meraih. Sebab Allah suruh kita mengembara. Allah suruh kita mengembara musafir menurut perintah Allah. Maka Allah bagilah special hukum istimewa. Semayang 2 rakaat, boleh gabung 2 waktu jamak, boleh buka puasa, tak dosa kalau kita tinggal semayang Jumaat dengan syarat keluar sebelum subuh. Boleh pakai khuf lama, boleh terima zakat. Itu galakan dia. Kok-koklah musafir bawa duit hilang, duit bimbang juga, tak apa. Kita boleh minta zakat dekat negeri yang kita sedang berada. Macam tu. Banyak lagi lah kalau nak cerita rahsia musafir. Seronok musafir ni. Kemudian ulama bincang kenapa dibolehkan memendekkan solat dari 4 kepada 2. Kenapa boleh qasar? Ada ulama kata kerana musafir itu meletihkan, memenatkan. Masyaqqah. Musafir ni memang susah. Ada penat, ada letih, tak larat. Tapi menyeronokkan bagi orang yang suka musafir, menyeronokkan. Ada yang kata kerana masyaqqah, kesukaran yang dihadapi oleh orang yang travel, orang yang musafir ni, maka Allah ra'i ni Allah bagi qasar. Qasar kerana masyaqqah, susah. Tapi jumhur ulama mereka merenung balik, Allah bagi qasar bukan pasal penat, bukan pasal letih. Tak boleh kita kata pasal letih, pasal penat. Kerana ada orang musafir dia tak penat. Dia naik jet peribadi, mana nak penat? Dia naik kapal terbang penat juga, nak tunggu nak check in bag apa semua, letih juga. Lenguh kaki berdiri kalau tak biasa. Saya dulu tak biasa lenguh, lama-lama seronok. Isteri anak-anak pun dah biasa lah, tak teriak. Jalan jauh tak teriak. Seronok lagi dah. Alhamdulillah. Tapi sebab dulu riau jugalah, panas lah, rimah, tebah lama. Dah terbiasa dah. Banyak anak-anak murid saya ni, ada yang ikut saya pergi Mesir, pergi Uzbekistan, pergi Mekah, Umrah, pergi Aceh, pergi Padang, pergi petani banyak kali lah. Duduk tebas, lepas tu ada aircon, okey lah. Lama tak apa, berjam-jam. Alhamdulillah. Musafir ni menyeronokkan. Jadi ada ulama kata kerana ia meletihkan, kerana ia menyusahkan, banyak kesukaran, banyak pengalaman yang kita dapat, maka Allah bagi qasar. Jumhur ulama kata tak boleh kira begitu. Sebab bukan semua orang letih, bukan semua orang penat, ada orang syok lagi dah. Dan dia tengok kenderaan, kalau jalan kaki memang penat. Naik motor penat, kalau naik jet, naik helikopter, naik flight, duduk di first class duduk kursi sempoi tu, makan tu sedap, nak tak ada penat, tak ada letih apa. Check in borang beratok, dia ada line dia sendiri, dia masuk terus. Dia masuk terus, senang, banyak senang. Okey. Tak boleh kira masyaqqah, qasar jamak kerana masyaqqah, tak boleh. Kerana tu istilah kita bagi dengar, istilah fiqh, istilah usul fiqh dia punya illah. Illatul qasri al-masyaqqah. Sebab boleh qasar kerana susah, penat, letih. Dak. Penat, letih tidak boleh dijadikan illah, penyebab faktor utama qasar kerana letih, penat. Tak boleh. Pasal tak semua orang penat. Kalau dia tak penat tak boleh qasar. Kot tu kan. Takkan kot.
datuk-datuk, orang kaya, anak-anak raja, dia musafir tak penat. Lalu tak boleh qasar lah. Dah. Bukan cerita penat tak penat. Jadi illatul qasri wal jam' ialah masafah. Bila jarak mencukupi, jarak itu menjadi illat, boleh qasar jamak. Kalau orang tanya, boleh qasar tak Ustaz? Kita kena cek jarak dia cukup tak cukup. Bukan kita cek, tuan penat tak? Penat apa penat boleh? Tak penat tak boleh. Bukan macam tu. Illat, dia mesti mundabit. Dia mesti satu sifat yang semua orang musafir dapat benda tu. Jarak. Penat tak penat, cerita lain. Cerita dia jarak cukup, boleh qasar jamak. Jarak tak cukup, penat pun tak boleh qasar jamak. Contoh, saya ke Sungai Petani jalan kaki. Mesti penat. Boleh qasar? Tak boleh, jarak tak cukup. Bukan kira penat tak penat. Oh, jalan kaki memanglah pergi Sungai Petani. Saya duduk di kawasan Pelabatan, pergi Sungai Petani. Memang penat lah jalan kaki. Jalan kaki. Mutu mit. Penat lah. Oh, dah penat boleh qasar jamak? Tak boleh. Dia kira al-masafatu illatun, jarak 2 marhalah 90 km atau 85 km habis 90 lah. Senang, bagi senang. Jarak jika cukup, maka ia menjadi illah, penyebab kita dapat kelonggaran, iaitu qasar jamak. Jangan duk kira penat tak penat. Dapat tu no? Tu ilmu tu. Illat dia mesti satu sifat yang semua orang sama. Jadi tak boleh tak penat. Penat tak sama. Dia benda subjektif penat ni. No? Penat tu stamina. Kak Nur kata stamina bergantung setiap individu. Ya betul? Orang tak bisa musafir dia penat. Orang biasa dia jadi seronok. Nak menunggu, kita nak pergi umrah kan, nak pergi mana-mana, duduk tunggu. Bukan ada tempat duduk merata kursi. Tak ada di KLIA tu, duduk melepok lah. Hak tak biasa jalan, dia rasa penat. Hak biasa lah. Adi orang kata biasa. Data yang syok. Letih-letih sikit, kelak peluh sikit. Seronok. PKP tak boleh jalan. Kalau saya, Alhamdulillah dulu bulan Disember je, jalan. Bawa orang. 3 hari 3 malam tu bukan qasar jamak, Abang Faidrus. 3 hari 3 malam tu saya sebut yang pakai khuf tu. Dia limit selama 3 hari. Nak pakai sab pun tak apa, nak pakai lama boleh. Khuf tu dia stokin kalis air. Contohnya ni kaki kita di sini dia ada stokin. Kita tak payah basuh kaki, kita sapu ayak lah. Boleh pakai paling lama 3 hari 3 malam. Bila cukup 3 hari 3 malam nak pakai lagi, kena renew lah, kena buka. Ambil wuduk, basuh kaki. Kalau tak ada wuduk, ambil wuduk, basuh kaki. Kalau ada wuduk dah, ambil basuh kaki je. Tak payah ambil wuduk, basuh kaki. Dua-dua belah. Renew. Pakai balik. Untuk hari 4, 5, 6. Kalau nak sambung tempoh pakaian lah. Qasar jamak boleh. Lagi kita duduk musafir, boleh pakai. Kita pindah tempat kan. 3 hari 3 malam tu syarat kita transit. Transit di tempat ni takat 3 hari 3 malam. Lepas tu kita nak ubah tempat pula. Boleh. Terus qasar jamak. InsyaAllah nanti kita akan sentuh bab tu. Bukan makna boleh qasar jamak 3 hari 3 malam saja, dia ada perbahasan dia. 3 hari 3 malam yang saya sebut tu ialah pemakaian khuf special. Ambil ismail tak payah basuh kaki. Tapi ada syarat-syarat dia. Tengok dalam rakaman babut tahar, cara nak pakai khuf. Pakai kena ambil semayang dulu baru pakai. Itu khuf tu macam mana, syarat-syarat dia, jangan terkoyak, jangan berlubang apa semualah. Baik. Jadi penat bukan illah, bukan sebab untuk boleh qasar jamak. Bukan. Jarak yang menjadi sebab atau jadi illah. Jarak semua orang dapat. Bila jarak dia cukup, walaupun tak penat, boleh qasar jamak. Bila jarak dia tak cukup, walaupun penat, tak boleh qasar jamak. Ustaz nak tanya, macam kami duduk kamera ni, pagi sejuk. Kalau pakai khuf dan bila batai solat, tak perlu buka. Basuh. Sapu apa bukan basuh? Sapu ayat sikit lah. Ujung-ujung jari lah. Celup ujung jari, sapu. Atas khuf je. Boleh kan? Boleh. Tapi kena tahu cara pakai. Tengok balik rakaman cara pakai. Wuduk mula-mula tu kena basuh kaki lah. Wuduk yang sempurna kena basuh kaki. Lepas dah ada wuduk, baru pakai.
Untuk wuduk berikutnya, bila nak ambil wuduk pula, wuduk hak first tu wuduk macam hari-hari biasa lah. Wuduk hak kedua tu dah kita pakai khuf kan, wuduk kedua. Contoh subuh ni kita ambil wuduk yang sempurna lah, sejuk basuh kaki, guna suam basuh kaki. Itu pakai khuf. Khuf duk ada di kaki kita. Saat nak sembahyang duha, Allah terkentut pula batal wuduk. Nak sembahyang duha macam mana ni? Ni wuduk kedua ni kita beramal ambil wuduk, kaki tak payah basuh. Khuf duk ada di kaki, sapu je ujung-ujung jari lah. Macam kita makan celup tangan, makan cucuk, ujung jari ya kita basah kan, kita sapu khututan, macam menggaru lah, buat garisan air di atas. Sikit sekali lah, sekali kanan sekali kiri. Bahagian atas, bahagian bawah sunat. Bahagian bawah sunat kita sapu melentang menggunakan tangan kiri. Bahagian atas kita macam garu dengan tangan ayak yang ada di hujung jari tangan kanan. Bahagian tapak kita guna. Hak bawah ni sunat, hak atas tu yang wajib. Itu boleh pakai untuk duha, untuk zuhur. Jangan buka. Kalau nak terus pakai boleh. Zuhur, asar, maghrib, isyak boleh pakai. Cukup 24 jam sehari semalam kena buka. Buka sama ada kita nak simpan atau kita nak renew pemakaian. Tengok kalau kita ada wuduk, kita basuh kaki je lah. Buka, basuh kaki dua-dua belah bagi elok. Lap, pakai balik. Itu punya renew tempoh. Dah dia punya lesen dia dah mati, perbaharui. Nak pakai lagi. Dia dekat sehari semalam. Kalau kata tak ada wuduk, kena ambil wuduk dengan sempurna lah. Semua kita basuh muka, tangan, kepala, sapu, kaki basuh dua-dua belah. Pakai itu panggil renew. Memperbaharui tempoh pemakaian. Tak apa, khuf ni dia tak syarat kamera Helen bang. Dia tak syarat orang ustaz boleh pakai. Dia tak syarat sejuk sebenarnya. Sejuk ke tak sejuk ke, tapi yang relevannya pakai bila sejuk lah kan. Tak syarat sejuk. Tak syarat sakit, sihat boleh pakai. Tak syarat musafir, tak musafir pun boleh pakai. Cuma tempoh orang tak musafir ni sehari je lah. Cukup sehari kena perbaharui. Kalau orang musafir ni dia boleh pakai lama, sehari boleh, 2 hari boleh, paling lama 3 hari. Begitu. Saya pergi Uzbek mesti sejuk, main salji apa semua, memang kita pakai khuf. Supaya benda tu dia tak berlengah kaki kita, tak sejuk. Pakai stokin kalis air. Baik. Ramai orang mengaji, tapi bila dia tak beramal, dia lupa. Saya pergi dengan ustaz-ustaz pun pergi juga. Tapi ada benda dalam kitab tak bisa buat. Bila pergi beli, pakai, ajak ambil wuduk dulu sempurna, pakai, nanti bila batal, wuduk berikutnya tak perlu basuh kaki, baru pakai. Baru faham betul. Kan tak mengaji semua reti. Tapi bila kita hadapi situasi tu, kita pakai, kita beramal baru semua. Allahu Akbar. Mukadimah pagi ni panjang. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78. Ayat ni dipanggil maqasid. Maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah. Tujuan Allah syariatkan hukum. Ada banyak tujuan-tujuan Allah. Panggil objektif lah yang nak dicapai. Objektif, maqasid orang panggil. Antaranya ayat ni, ayat yang berbunyi wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Maksudnya Allah tidak menjadikan ke atas kamu di dalam agama sebarang kesempitan. Hukum-hukum Islam bukan nak menyusahkan dia. Yuridullahu bikumul yusr. Allah nak memudahkan kamu. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak mau menyusahkan kamu. Islam semua hukum-hukum dia tak menyusahkan penganut. Tak menyusahkan penganutnya. Kalau susah sikit-sikit tu biasa. Maksudnya susah sampai berat tak tertanggung tu bukan syariat. Susah lah macam ni, susah lah syariat. Sebab tu bila darurat tak ada makanan, susah lah, makan apa yang ada. Khinzir ke, tapi tak ada makanan, khinzir boleh. Nak makan mentah pun boleh. Masak kicap boleh juga kalau rajin. 3 rasa. Selalu duk makan ikan 3 rasa. Ni babi hutan, khinzir. Masak 3 rasa. Siapa tahu. Tapi tak boleh makan sampai kenyang lah. Dia adalah peraturan dia. Bukan makan sampai kenyang. Makan sekadar nak sambung hidup. Lapar sangat. Kalau ada ubi kayu lah. Khinzir jangan makan lagi. Dah tangkap dah pun. Ubi kayu dah. Makan ubi kayu dulu.
Masak kunyit ke, paprik, boleh lah. Kalau ada ubi kayu, ada pisang, makan pisang, ubi kayu, jangan makan lagi. Sampai darurat dah tak boleh dah, antara hidup dan mati, boleh makan. Islam agama yang mudah, tapi bukan semudah-mudahnya. Dia ada dawabit. Tidak, manusia akan buat sesuka hati, kena mengaji lah. Apabila orang Islam berada dalam kesempitan, Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan dalam urusan agamanya. Imam Syafi'i sebut apa? Al-umur idza daqat ittasa'at. Al-umur, segala urusan. Idza daqat, bila sempit urusan kehidupan kita ni semualah, makan minum ke apakah, sempit. Ittasa'at, Islam beri kelonggaran, keluasan. Murunah, anjal. Anjal, macam spring boleh tarik, boleh. Bila sempit diberi keluasan, bila luas disempitkan balik. Antara bentuk kesulitan ialah musafir. Di dalam musafir, manusia berpisah dengan tempat tinggalnya dan tidak mendapat rehat yang cukup. Betul lah. Kerana itulah Allah memberi keringanan hukum dalam musafir. Allah bagi qasar jamak. Tapi hak tu orang panggil rahsia, bukan illah. Rahsia, kena panggil rahsia. Arab kata hikmah. Hikmah lain, illah lain. Illah ni semua orang dapat. Macam jarak yang mencukupi. Orang letih pun cukup jarak. Orang penat, orang tak penat pun cukup jarak, boleh qasar. Jadi jarak itu illah. Illah ni dia satu sifat yang semua orang dapat. Adapun penat-penat ni, ini panggil rahsia, hikmah. Hikmah tu tashri'. Hikmah disyariatkan qasar jamak. Rahsia dia pasal kebanyakan orang penat. Itu rahasia. Rahsia tidak boleh dijadikan illah. Ini pengajian usul fiqh lah. Rahsia tak boleh dijadikan illah. Illah mesti satu sifat yang semua orang dapat, yang tidak berbeza-beza pada orang-orang ni. Benda-benda subjektif tidak boleh dijadikan illah. Antaranya ialah solat. Allah memberikan dua jenis rusuh. Kita boleh ambil. Nak rusuh pertama boleh, nak rusuh kedua boleh. Dua kelonggaran hukum. Memendekkan solat. Ada orang dia ambil qasar saja, dia tak mau jamak, dia nak qasar saja. Zuhur masuk, dia buat zuhur 2 rakaat. Lepas tu dia teruskan perjalanan. Masuk asar, dia singgah, dia buat asar pula 2. Dia tak gabungkan zuhur asar pun boleh. Dia nak qasar saja, boleh. Ada orang nak jamak saja, tak mau qasar. Aku nak jamak saja. Aku gabung, tapi jamak tamam. Masuk waktu zuhur, dia sembahyang zuhur 4 rakaat dengan niat jamak takdim, dia sembahyang asar pun 4 rakaat. Dia hanya mengambil jamak 4-4 tanpa dia qasarkan. Boleh. Tapi nak mudah, ambil dua-dua. Kita dapat dua benda kita dapat. Kita diberi pilihan, nak ambil dua-dua boleh, nak ambil salah satu pun boleh. Tak mau ambil pun tak apa, tak mau ambil rugi ya. Ini satu sedekah, hadiah yang Allah bagi kat kita. Terimalah pemberian hadiah daripada Allah. Okey. Ada orang tak mau ambil, dia sembahyang 4 rakaat zuhur, nanti asar pula 4 rakaat asar. Dia tak ambil, rukhsah rugi ya. Memendekkan solat, itu satu kelonggaran yang Allah bagi. Menghimpunkan 2 solat di dalam satu waktu supaya orang musafir dapat memanfaatkan waktu lapang dan luas. Ia dinamakan jamak. Jamak ni tujuan nak bagi kita masa tu kita boleh buat kerja banyak lagi. Kalau perjalanan yang jauh, sekali berhenti kita sembahyang dua solat. Jadi jimat lah tu. Nanti tak payah berhenti dah. Memanfaatkan waktu yang lapang. Waktu lapang yang luas. Kalau boleh kita sembahyang 4 solat. 4 solat ni macam mana? Zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang ni lagi bagus. Pengurusan waktu yang baik bagi orang musafir, dia buat macam orang sakit tu. Pukul 7 suku, baru 7 suku petang. 7:15 minit petang, dia sembahyang zuhur 2 rakaat, dia sembahyang asar 2 rakaat. Tak lama lepas tu masuk maghrib, dia terus sembahyang maghrib 3, isyak 2. Lepas tu dia jalan. Terus makan ke apa kan, lepas pada tu makan, terus jalan. Jimat waktu. 4 waktu terus. Selalu orang duduk jamak 2, ni 4 terus. Macam mana 4? Kena ambil ujung-ujung dekat senja tu.
Kalau biasa-biasa kita sembahyang senja ni tak bagus. Nabi kata, Nabi kata, sahabat Nabi kata, salatul munafiqin, sembahyang orang munafik. Kat nak maghrib dah urus sembahyang. Tapi dalam musafir, ini dikira bagus. Pengurusan waktu yang baik. Okey, kita akan berhenti tempat ni dijangka pukul 7.10 minit atau 7.15 kita akan sampai. Tuan-tuan kena cepat sikit. Sampai situ, tuan-tuan terus ke surau ambil wuduk. Kita akan sembahyang. Kita tak sembahyang lagi Zuhur, kita akan sembahyang di hujung senja nanti. Zuhur 2, Asar 2, kemudian masuk maghrib, kita jawab azan, kita terus buat maghrib 3, Isya 2, kemudian kita akan makan malam, teruskan perjalanan. Kita bagi time dekat dia. Supaya dia semua faham. Dalam waktu Zuhur, wajib niat menangguhkan Zuhur ke dalam waktu Asar. Dan semua faham Asar tu bila nak sembahyang? 7.15 minit tak. Maghrib masuk 7.40 contohnya. Jadi 7.15 ke 7.40 sempat kita sembahyang 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar. Lebih kena itu pengurusan. Kalau duk berhenti, asyik berhenti, tiap-tiap kali berhenti mesti ada orang nak bayar. Betul tak? Berhenti je ada dia nak pergi tanda. Kalau tak berhenti larat pula tahan. Jadi kalau tak perlu berhenti, banyak-banyak tempat, kita berhenti setempat saja. Tapi kena urus dengan baik. Begitu. Saya baca muka surat 302, terjemahan dia. Apabila seseorang musafir bukan bertujuan untuk melakukan maksiat, ini penting ni. Niat dia keluar bukan nak buat maksiat. Tengah jalan terbuat maksiat, tak apa. Niat tujuan utama bukan nak buat maksiat. Sampai tengah jalan ada orang jual nombor ekor enggak, dia pergi beli. Itu dia boleh qasar jamak, tapi dia kena taubat lah. Astagfirullahalazim. Yang tu dipanggil buat maksiat di dalam musafir. Yang tu boleh qasar jamak. Yang tak boleh qasar jamak, dia merancang untuk buat maksiat sebelum musafir lagi, dia rancang lah. Dia rancang nak buat maksiat. Aku nak pergi Ipoh. Sampai tempat-tempat tu aku nak beli nombor ekor. Rancang lah. Itu tak boleh tau. Kerana niat awal dia tu memang daripada awal nak buat maksiat. Dia panggil fis safar. Kalau fis safar tak apa. Tengah-tengah musafir tak apa. Apabila seseorang musafir bertujuan untuk melakukan maksiat, dan jarak perjalanan perginya mencecah 48 batu dengan perkiraan Bani Hashim, ni kita tahu, kita sebut 90 km lah senang, iaitu perjalanan selama 2 hari 2 malam. Ni cara ukur orang dulu, 2 hari 2 malam, 2 batang curut lah, apa dah cara ukur orang lama. Nak pergi tahun tu habis 10 curut. Itu cara orang lama ukur lah, kira kilometer lah. 2 hari 2 malam dengan membawa barang-barang berat. Ni cerita orang dulu lah, dia tak tahu kilometer. Dia kata 2 hari kalau bawa barang berat, 2 hari 2 malam sampai tempat tu boleh qasar jamak. Kita lah kira kilometer. Maka harus salat qasar, iaitu salat Zuhur, Asar, Isya. Maghrib tak boleh qasar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita tengok dalil di bawah 302 daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Sesungguhnya mereka berdua solat qasar dan berbuka puasa dalam perjalanan yang jaraknya 4 burud. Benda 4 burud, iaitu bersamaan 16 farsakh dan 1 farsakh bersamaan 3 batu. Ni semua cerita cara lama lah. Apalah kita bagi tahu lah juga. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau menunggang ke sebuah tempat yang bernama Zat An-Nusub. Maka beliau solat qasar di dalam perjalanannya. Imam Malik berkata, jarak antara Zatun Nusub dan Madinah sejauh 4 burud. 4 burud itu bersamaan dengan 80 km lebih kurang pada zaman sekarang. Jadi ada kata 80, 85 km atau 90 km. Ikut Syekh Bura, ukuran dia kata 80 takriban, 80 lebih betul lah. Ambillah 85 atau 90.
Bukan kita sampai ke tempat tu baru boleh qasar jamak dah. Kita dalam perjalanan nak pi ke target kita tu, kita boleh berhenti untuk qasar jamak. Macam saya kata saya nak pergi Perlis. Dekat Sungai Petani tak cukup lagi jarak. Saya boleh qasar jamak di Sungai Petani sebab dalam perjalanan ke Perlis. Perjalanan saya ke Perlis itu lebih pada 90 km. Kita singgah di Sungai Petani, kita buat qasar jamak boleh. Sebab tu dalam perjalanan nak ke jarak yang mencukupi. Bukan sampai lu start baru boleh. Setelah cukup 90 km baru boleh qasar jamak dah. Yang penting hadaf kita nak ke sana, kita boleh tengok sekarang ada app dia, boleh type semua, boleh tengok jarak, memudahkan kita. Kalau jarak tu cukup, kita keluar daripada qaryah kita, kawasan kita, kita singgah mana-mana tempat dalam perjalanan, kita boleh qasar jamak. Kemudian hadis di bawah daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat Quran yang bermaksud laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Dia tak faham makna ayat ni, dia tak faham. Ya'la bin Umayyah dia tanya Sayyidina Umar, ayat Quran yang bermaksud tidak mengapa kamu mengqasarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Boleh qasar jamak tak apa jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Dia tak faham, dia kata sekarang ini manusia sudah aman. Allah kata jika takut diserang orang kafir, sekarang sudah aman. Musafir kita aman, tak takut orang serang kita. Bolehkah qasar jamak? Umar berkata, aku juga dahulu merasa pelik seperti kamu juga. Baca ayatnya rasa satu macam punya pelik. Selala dah aman, tak ada lagi ketakutan serangan musuh. Aku dulu pun, kata Sayyidina Umar, aku dulu pun pelik, tak faham ayat ni. Maka aku bertanya Rasulullah SAW tentang tafsiran ayat itu. Baginda bersabda, ia suatu sedekah. Allah bersedekah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Dia tak terkait dengan serangan musuh, kebimbangan, tak syarat. Yang penting jarak cukup, kita boleh salat jamak qasar walaupun dalam keadaan aman, harmoni, tak takut serangan musuh pun boleh. Ada yang mengatakan perempuan musafir tanpa mahram tak boleh qasar jamak. Katanya musafir itu musafir maksiat. Sedangkan kita bermusafir secara rombongan beramai-ramai. Ya, di situ ada khilaf ulama. Perempuan kalau dia musafir seorang diri memang tidak ada khilaf. Perempuan musafir seorang diri, perjalanan 90 km, nama musafir. Dia drive seorang-seorang. Yang tu memang tidak ada khilaf, tak boleh buat macam tu. Dia rasa nak pergi KL, dia start kereta, dia pergi seorang-seorang. Tak bawa anak lelaki, tak bawa anak perempuan. Seorang diri, musafir seorang diri. Kenderaan pun personal, seorang diri. Bawa kereta, bawa motor. Dari Alok Start, dia pergi Kuala Lumpur, drive seorang-seorang. Yang tu memang ulama tidak khilaf lagi, Nabi melarang. Bila Nabi larang musafir, dia musafir juga, dia pergi KL. Atau dia balik, dia orang Kota Baru, seorang-seorang dia ada jenis berani, dia kata tak apa lah. Seorang-seorang bawa kereta pergi Kota Baru. Dari Kedah ke Kota Baru Kelantan. Yang tu memang Nabi larang. Bahaya kok jadi apa, kereta rosak, takut orang kacau, orang kacau, orang jahat ni lah kan. Anak dah bising kan. Cakap apa ni? Okey. Yang tu memang Nabi larang. Kalau dia pergi juga drive seorang-seorang. Perempuan drive seorang-seorang. Bukan guna pengangkutan awam, bus, flight. Itu ramai-ramai. Tak ramai lah tu. Seorang ni bahaya. Takut jadi apa-apa. Siang pun bahaya, malam pun bahaya. Bahaya.
Kereta boleh rosak, orang boleh naya, orang boleh cabul dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Nabi tak bagi. Perempuan musafir seorang diri, Nabi tak bagi. Pergi seorang-seorang, maksiat. Maksiat. Bis safar dia panggil. Al-maksiyatu bis safar. Musafir dia daripada awal lagi dia sudah melakukan maksiat larangan Nabi. Tayar bergolek tu dosa. Musafir dia dosa. Daripada awal lagi, al-maksiyatu bis safar. Maksiat dengan musafir. Okey? Dia naik kereta seorang-seorang, naik motor seorang-seorang. Dia jenis berani. Berani pun tak boleh. Nabi tak bagi. Tak apa. Nabi tak bagi. Pergi juga. Tayar bergolek tu dah dosa. Walaupun cukup 2 marhalah 90 km, dia kena sembahyang biasa. 4 rakaat dalam waktu zuhur, 4 rakaat dalam waktu asar. Dia tak dapat. Sebab rukhsah ada kaedah fiqh. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Rukhsah yakni kelonggaran hukum tidak terkait dengan soal maksiat. Dia derhaka Nabi. Nabi tak bagi pergi seorang-seorang, dia pergi seorang-seorang. Faham tak? Hak tu memang tak boleh qasar jamak. Kemudian situasi yang kedua, dia jenis orang baik. Dia perlu musafir, dia pergi bersama lelaki mahram. Lelaki yang diharam kahwin, dia pergi dengan anak lelaki dia pergi dengan abang dia pergi dengan ayah dia. Dia ada 3 situasi. Perempuan musafir seorang-seorang diri, tidak menggunakan pengangkutan awam. Dia tak naik bas, dia tak naik kapal terbang, dia drive sendiri. Musafir lah, pergi kerja dekat-dekat ni tak apa. Penaga pergi berterus, penaga pergi Sungai Petani, kerja di Perai, kerja kilang, tu kan musafir. Tak sampai jarak, tak cukup jarak lagi, takut pula. Okey. Ada orang perempuan naik motor kampung saya, pergi kerja kilang di Perai, naik motor seorang-seorang. Tak apa, dia belum cukup jarak, tak ada musafir. Yang kedua, musafir dengan mahram, lelaki yang haram kahwin, ataupun dengan suami halal kahwin tapi suami isteri, ni pergi sama-sama. Ni tak apalah. Yang ni tidak jadi maksiat sebab ada peneman. Kalau jadi apa-apa pun suami dia akan bersilat lah. Kalau jadi rosak kereta ke apa kan, nak sulung dia pun ada anak lelaki. Peneman. Dia faham tak? Hak ni memang semua mazhab membenarkan. Bila dia musafir tu tak ada salah, musafirnya tidak dikira maksiat, dia bolehlah nak buka puasa ke, nak pakai khuf 3 hari ke. Kemudian dia layaklah kalau dia jadi masalah kehabisan wang, bolehlah minta zakat dan dia boleh qasar jamak. Hak mana longgak-longgak tu semua dia dapat. Pasal musafir dia tidak jadi maksiat. Ada peneman lelaki yang mahram, yang haram dia kahwin, atau peneman suami dia sendiri. Jelas no? Yang ketiga, situasi ketiga, dia tak ada mahram tapi dia ada kawan-kawan perempuan, makna beramai-ramai. Ada kawan, rombongan. Hak laki itu bukan mahram dia. Hak laki itu ustaz, ketua rombongan. Contoh Kak Ani, kita pergi Uzbek. Saya bukan mahram Kak Ani, saya ketua rombongan. Kemudian hak laki-laki lain itu suami-suami orang, bukan suami Kak Ani. Ini situasi ketiga. Hak perempuan-perempuan tu bini-bini orang. Jadi kira satu rombongan lah. Kira macam-macam adik-beradik. Beramai-ramai. Naik pula, naik bas kan. Kita pergi naik bas. Lepas tu kita naik flight. Hak ni ada khilaf. Ada kata tak boleh kecuali haji. Musafir wajib, haji tak apa. Kita tumpang dengan muslimat thiqat. Muslimat-muslimat yang kita kenal bertumpang mahram. Hak situasi ketiga ni dipanggil tumpang mahram. Situasi pertama tak ada mahram dan tak ada siapa, berani seorang-seorang diri. Situasi kedua ada mahram, tak apalah, dari KL balik Kuala Kedah dengan suami, dengan anak lelaki. Adalah peneman. Nabi kesian, bukan Nabi nak kongkong. Saya dengar kata kongkong. Bukan Islam nak mengongkong, Islam nak jaga keselamatan. Itu kena faham tu dulu. Okey, situasi kedua ada mahram, suami, anak sulung. Suami bukan mahram tapi suami isteri okeylah. Mahram anak lelaki, ayah, abang, tok wan. Ni, ada mahram. Hak ketiga tak ada mahram tapi dipanggil tumpang mahram. Tak pergi dengan suami, tak pergi dengan abang, tapi pergi rombongan lah ramai-ramai ni. Kalau
Tak pergi ramai-ramai pun, dia naik bah itu kan ramai. Naiklah kapal terbang, ramai, tumpang mahram. Tumpang mahram ni khilaf. Sepakat ulama, kalau haji, umrah yang wajib, umrah first, hak tu wajib, maka terpaksa tumpang mahram tak apa. Sebab nak menunaikan kewajipan haji, kewajipan umrah hak kali pertama ke umrah kali kedua. Itu kena, bolehlah tumpang mahram. Tumpang mahram orang lain. Dia tu suami isteri, kita ni single, anak dara ke, janda ke, kita tak nak mahram kita tumpang lepak lah. Bukan mana tumpang suami dia jadi suami kita, tak. Tumpang mahram orang panggil. Kalau untuk haji umrah dan menuntut ilmu, anak kita nak pergi Mesir, nak pergi mengaji, dia pun tak ada mahram, boleh lah. Ada ketua rombongan, ada ustaz-ustaz apa semua, ada student perempuan lain, bukan dia seorang student perempuan, tumpang mahram boleh untuk perkara-perkara wajib. Kalau untuk berjalan-jalan, pergi makan angin, melancong, di situ khilaf. Boleh tak tumpang mahram? Memang khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Syekh Yusuf Qaradawi dia kata tumpang mahram ni dalam soal melancong pun boleh. Bagi pandangan dia lah. Sebab tujuan Nabi melarang ialah faktor keselamatan. Jadi bila tumpang mahram, walaupun suami orang, dalam satu rombongan tu, insya-Allah boleh tolong-menolong. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi kena naik pengangkutan awam lah, naik flight. Pakak-pakak boleh tolong bantu, tidak ada kes rogol. InsyaAllah, tapi kalau nak jadi juga, nak macam mana? Naik bas pun ada orang nak cabul juga, nak buat macam mana kan? Jadi kita boleh minimalkan kejahatan-kejahatan tu kita minimalkan dengan ramai. Atas bas ramai, boleh menjerit, boleh apa. Kalau seorang diri memang tak boleh. Tak usah lah pergi seorang diri. Kalau nak pergi juga, gunalah flight ke, kereta api ke, bas ke. Jangan memandu seorang diri. Boleh faham? Ustaz, kalau pergi atas urusan kerja ialah, tapi dia kena fikir. Pergi ada teman. Tapi pergi dengan pemandu. Macam tu bagaimana? Pemandu dia seorang dia perempuan, pemandu lelaki pula, tu bahaya tu. Kalau kot dekat tak apa lah. Dekat tak apa. Kalau musafir yang jauh 90 km tak boleh. Malam pula kan, bahaya. Nabi tak bagi. Jadi Nabi cakap kita duduk jauh daripada Nabi. Jadi ulama cuba memahami apa kehendak Nabi. Kehendak dia ialah keselamatan. Jangan drive seorang-seorang. No? Ada orang dia minta surat polis apa semua, dia nak balik raya. Dia duduk Ustaz, dia orang Kelantan. Dia kata tak apalah, anak-anak besar dah duduk lah, dia Ustaz, mak nak balik ke Kelantan. Ustaz kita balik seorang-seorang. Tak boleh. Lepas tu berhenti buat qasar jamak. Tak boleh. Tak boleh. Manusia punya ramai. Boleh bawa seorang-seorang lalu kot gerik kono. Laki tak apa. Laki habis buat apa? Orang pau, orang ugut gitu ya. Orang payahlah orang nak rogol orang laki kan. Perempuan jangan. Jangan seorang-seorang tak boleh. Bila tak boleh musafir, tak boleh qasar jamak. Betul ya soalan kat ni tu. Tapi kalau kita rombongan, kita ambil pendapat kata boleh, tak apa. Pendapat kata tak boleh, dia kena rombongan pergi Mekah buat haji, buat umrah wajib, ataupun rombongan pergi menuntut ilmu. Pergi Mesir, pergi Syria, anak-anak kita nak belajar kan. Ayah yang warak dan ada duit. Duit ada, warak pula. Ayah yang ada duit, dia pergi teman. Anak dia nak pergi Mesir, rombongan pergi Mesir. Dia masuk nama dia pergi teman, hantar anak dia. Tu lagi bagus ya. Dia ambil musafir dengan mahram, ayah hantar anak. Macam tu, hak tu lagi bagus, warak. Saya dia nak keluar daripada khilaf. Tumpang mahram ni kerana menuntut ilmu, memang Syekh Yusuf Qaradawi membenarkan, tapi ada ulama-ulama lain tak bagi. Jadi seorang ayah yang baik, dia duit banyak, Allah bagi rezeki, dia pergi hantar ni. Dulu rombongan kami pergi Syria, ada ayah-ayah yang duit ni dia hantar. Dia hantar puteri dia ke Syria. Lepas tu dia tak tunggulah, dia balik lah. Boleh dia melancong sama. Dia hantar anak perempuan dia sendiri. Pergi tengok rumah sewa apa semua. Pergi tengok tempat duduk ni apa. Duduk lepas seminggu balik. Dan bila anak perempuan dia nak balik, dia pergi terbang pula. Pergi sambut anak dia balik. Ini bukanlah dia ekstrim syadid ke apa. Dia tak mau khilaf-khilaf. Tumpang-tumpang tak mau. Kalau dia tak boleh pergi sambut anak dia balik, dia atok bagi anak dia kahwin di sana, hampa terbang balik suami isteri. Ada peneman.
Walaupun kalau kata Syekh Yusuf Qaradawi, naik kapal terbang ni kalau perempuan seorang pun tak apa, dalam tu ramai pengangkutan awam. Naik bas dia seorang perempuan pun tak apa. Kita hantar dekat bas tu pun tak apa dah. Tetapi manusia ni ada yang jujur, ada yang warak, ada yang jaga hukum hakam. Dia kata tak apalah, aku perhabis duit pun duit banyak, duit pencen apa ada, aku pergi hantar anak aku pergi mengaji di Syria. Time dia nak balik, aku pergi ambil dia, aku teman dia balik. Allahu Akbar. Ada orang macam ni? Ada. Hak ni yang terbaik sekali. Hak ni yang terbaik sekali. Boleh faham tak? Menuntut ilmu tu kewajipan. Tapi bagi setengah orang dia fikir, bukan mesti mengaji sana. Kod Malaysia pun ada, Indonesia pun ada. Tapi aku nak hantar pergi jauh. Anak perempuan, tak harap Nabi pesan suruh teman, pun teman lah. Di samping tu boleh juga melancong, boleh tengok tempat orang kan. Jadi ada juga waris-waris yang macam yang tak berkemampuan, bolehlah rombongan ustaz bawa pergi Mesir, pergi Syria, ada ustaz bawa. Ustaz tu kira macam ayah lah. Rombongan tu kira tumpang-tumpang mahram. Itu dalam bab menuntut ilmu. Dalam bab siyahah, melancong makan angin, guna pula. Ada ulama kata ulama membenarkan juga. Jadi tak apa, boleh ya. Tu yang Saudi pergi umrah kena ada mahram tu, semua nak ada teman lah, takut jadi apa-apa. Tapi lah tak payah mahram lah. Itu sebelum corona itu tak payah mahram lah. Ni pun berubah hukum ni pak. Baik. Hadis ini menjadi dalil sah qasar solat walaupun dalam suasana aman. Fa'in muka surat 304. Fa'in fatathu muka surat 303. Dengan syarat solat itu ialah solat tunai. Yang boleh qasar tu solat tunai. Kita nak qasar mesti solat tu solat tunai. Atau solat yang ditinggalkan ketika musafir dan diqadakan di dalam musafir juga. Atau solat qada tapi yang solat tu ditinggalkan dalam musafir, kita qada dalam musafir. Itu boleh buat qasar. Boleh qasar. Kita tinggal di rumah semayang, kita tak semayang di rumah. Bila kita pergi musafir, semua kawan-kawan semayang, kita pun semayang, kita qada. Qada solat yang ditinggalkan di rumah tak boleh kita buat qasar. Kena buat 4. Sebab solat tu tinggal di rumah. Tapi kalau solat tu kita tinggal dalam musafir, kita qada pun dalam musafir, hak tu boleh buat qasar. Boleh buat qasar. Contoh, kita pergi ke Beijing, China 3 hari. Hari pertama kita tak mayang. Hari kedua tak mayang, hari ketiga baru insaf. Ada orang ceramah, hari ketiga pun dia pun ingat-ingat balik, takut mati ke apakah. Hari ketiga dia semayang dan dia qada. Hari pertama kedua tu dia tinggal dalam musafir Beijing, dia qada. Qada tu boleh Zuhur qada 2, Asar qada 2. Sebab solat ditinggalkan dalam musafir, di qada pun dalam musafir. Boleh buat qasar. Sebaliknya, kalau dia tinggal semayang di China, dia balik sampai rumah dia dah, dia teringat aku nak qada, yang tu kena qada 4. Sebab tinggal dalam musafir, qada bukan musafir, qada 4. Tinggal bukan musafir, qada dalam musafir pun 4. Yang boleh qada qasar. Tajuk kita solat boleh tak qasar jika solat tu solat qada? Jawab dia boleh kalau solat itu ditinggalkan dalam suasana musafir, di qada pun dalam musafir boleh kita qasarkan. Walaupun berbeza-beza musafir. Contoh 2019 kita pergi ke Thailand, pergi ke Petani ya. Orang tak panggil Thailand, panggil Petani, Darussalam. Kita pergi Petani itu kita ada miss tertinggal solat. Tu travel ke Fatani, tinggal solat. Bukan kerana haid, wala tinggal solat. Kemudian sekarang kita musafir ke Mekah untuk buat umrah. Musafir ke Mekah. Dekat KLIA kita teringat waktu pergi Petani dulu, aku ada tinggal semayang Zuhur. Tinggal dalam musafir tu, musafir Petani. Tahun 2019. 2020 dia pergi nak buat umrah, dia teringat. Maka dia boleh qada dalam keadaan qasar. Pasal hak Petani itu dia tinggal dalam musafir, hak ke Mekah ni pun
dia nak qada dalam musafir, walaupun musafir yang berlainan tahun, berlainan tempat. Hak ni pergi petani, hak ni pergi Mekah. Yang penting tinggal dalam musafir, qada dalam musafir, walaupun musafir yang berlainan. Boleh tak kita qasar? Boleh. Solat yang ditinggalkan dalam musafir, di qada dalam musafir, boleh qasar. Solat yang ditinggalkan tidak musafir, qada dalam musafir, kena tamam. Solat yang ditinggalkan dalam musafir, qada di rumah, kena tamam. Harap jelas lah benda ni. Kalau tak jelas, buat tamam lah, senang cerita, buat tamam. Qada tamam. Nak qada dalam bentuk qasar, kena tengok dulu tinggal itu dalam musafir ke tak musafir. Jika musafir dengan anak perempuan saja Ustaz, ayah dengan anak perempuan. Kalau ayah dengan anak perempuan, ayah jadi mahram kepada anak perempuan tu. Kalau mak dengan anak perempuan, mak ni ibu tunggal, dia teman anak perempuan dia. Hak tu bukan mahram tu, dua-dua perempuan. Hak tu dipanggil beramai-ramai, tak apalah, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ikut pendapat, ada dua pendapat lah. Masalah ibu teman anak perempuan. Dua pendapat. Mana ada juga peneman. Kalau tak ada peneman, tak boleh. Ada peneman juga, insyaAllah. Musafir itu halal dan boleh qasar jamak. Kalau seorang-seorang nampak tak boleh. Nabi tak bagi. Apa Nabi kongkong kami dah? Nabi tak bagi. Ayah tak bagi pun bukan ayah kongkong. Ayah takut keselamatan. Ayah pergi teman. Ataupun hantar naik bas. Atas bas tu ramai orang. Tumpang mahram. Tapi saya beritahulah tumpang mahram ni isu khilaf lah. Isu khilaf. Untuk orang yang warak, biar ada peneman di kalangan mahram. Itu jelas. Jarak antara dua tempat tak sampai dua marhalah. Tapi jarak mengikut perjalanan melebihi dua marhalah. Jarak tempat tak cukup dua marhalah. Tapi jarak mengikut perjalanan melebihi dua marhalah. Boleh solat jamak qasar tak? Ustaz Sabri tanya. Macam mana nak faham soalan ni? Mungkinlah saya faham macam ni. Kita pergi satu tempat tu ada dua jalan. Nak sampai ke satu tempat tu ada dua jalan. Kalau ikut jalan ni, jarak dia tak sampai 85 km. Jalan A tak sampai 85 km. Jalan B dia memusing sikit, jalan B pusing, cukup 85 km. Mungkin tu kot soalan. Ada dua jalan. Ikut jalan ni shortcut tak sampai 85 km. Ikut jalan satu lagi, jauh pusing, cukup. Kalau kita tahu macam tu, boleh tak qasar jamak? Okey, jawapan dia bila ada dua jalan. Kalau dia sengaja memilih jalan yang jauh, sengaja pilih jalan yang jauh untuk dapat qasar jamak, dia tak dapat qasar jamak. Tak boleh. Hati dia sendiri kena tahu. Kita nak jawab pun kita tak tahu, ikut hati orang. Katalah dalam hati dia, aku pikir jauh bagi boleh qasar jamak. Aku nak duduk sana pula 3 hari, 3 hari aku boleh qasar jamak. Clear, aku ambil jalan jauh. Sedangkan jalan dekat ada. Pi saja cari gatai sungguh, pi cari jalan jauh. Habis minyak kereta, penat, letih, jauh. Kok dekat boleh pi, shortcut, tekan waste, dia akan bawa kita jalan yang dekat. Pi kok jalan jauh dengan jam apa semua. Saja dia buat gitu. Pasal apa? Dia malas. Dia nak sembahyang qasar jamak. Nak duduk sana 3 hari, dia buat qasar jamak. Dia kata senang sikit. Dia memilih senang. Cari jalan jauh untuk solat dia qasar jamak. Tak dapat. Tak boleh. Tak boleh qasar jamak. Tetapi katakan ada hajat. Bukan sahaja ada hajat. Dia kena pikut jalan jauh tu pasal dia nak memanggil kenuri. Jadi beradik dia banyak waktu. Contohlah, adalah keperluan dia, bukan saja nak pikut dekat pun boleh. Tapi dia ada nak ziarah orang sakit, tang ni. Tu jalan jauh tu dia ada rancangan dia lah, plan dia. Bukan untuk qasar jamak, bukan. Tapi ada. Jadi dia terpaksa dia pikut jauh. Bukan saja-saja dia kono kok jauh. Dia ada pasal dia pergi ziarah, dia atok tu. Hak tu boleh qasar jamak, boleh.
Sebab ada masalah dia, ada hajat dia. Faham tak? Macam tu. Kita buat contoh orang Langkawi lah. Bukan orang Langkawi, orang Kuala Kedah nak pergi Langkawi. Ingat elok, orang Kuala Kedah nak pergi Langkawi. Kan ada JT Kuala Kedah kan. Ambil bot di JT Kuala Kedah, pergi lah nak pergi Kuah. Kuala Kedah nak pergi Kuah. Ambil JT mana? JT Kuala Kedah lah dekat. Dah dia pun duduk Kuala Kedah, guna bot Kuala Kedah, pergilah ke Kuah tu. Dekat ya. Tapi masalah dia ustaz, saya ni tak boleh qasar jamak. Betul? Saya nak bagi boleh qasar jamak, saya pergi ambil JT Kuala Perlis. Orang Kuala Kedah naik kat Kuala Perlis tu, nak pergi Kuah. Sebab saya nak boleh bagi jamak ustaz. Daripada Kuala Kedah saya pergi Kuala Perlis, jauh juga tu kan. Daripada Kuala Perlis masuk, saya pun tak tahulah. Katakanlah dengan cara tu jauh jarak dia nak buat qasar jamak. Dia tak dapat buat. Dia tak cerdik, dia jahil. Dia cari jalan jauh dengan sengaja, dia tak dapat qasar jamak. Tapi katakan dia orang Kuala Kedah, dia kata, "Ustaz, saya ni biasa dah naik bot Kuala Kedah. Berombak beralun, saya muntah malu korang. Ombak kuat. Lama pula bot Kuala Kedah ni, lama, lambat juga nak sampai." Kawan saya kata kalau pergi Kuala Perlis, boleh bawa kereta kan, boleh masuk kereta. Kemudian Kuala Perlis, ombak dia tak kuat, tak lama sangat, tak muntah juga. Jadi saya nak mengelak daripada muntah, saya pergi ambil bot. Rumah saya dekat dah, Kuala Kedah, JT Kuala Kedah dekat. Saya drive kereta pergi Kuala Perlis. Saya malu korang ustaz, muntah-muntah ni. Kalau ikhlas hati dia memang bertujuan tu, dia pergi kot tu, tengok-tengok kilometer cukup sampai Kuala Perlis, pergi Kuah apa semua, pergi orang nak pergi mana? Mak Sirat lah apalah. Jeniang bukan Jeniang apa? Okey lah, pergi Langkawi lah, pergi Langkawi. Atas Cenang, bukan kata Jeniang. Pantai Cenang ke cukup. Kalau kod ni macam tak cukup kilometer, kod ni cukup. Dan tujuan dia lillahi ta'ala dia untuk mengelak daripada mudarat. Itu tak apa. Tak apa. Cenang lah, tapi kata Jeniang apa? Bukan Jeniang, Cenang. Kalau ada sebab tak apa lah. Kalau sengaja tak dapat. Niat jahat tak dapat, niat baik dapat. Bolehlah qasar jamak. Mungkin itu kau soalannya. Soalan daripada Ustaz Sobri. Ustaz, kalau orang yang tak pakai tudung pergi melancong, lebih 2 marhalah boleh jamak ke? Yang tu boleh. Yang tu bukan maksiatnya bertujuan untuk buat maksiat. Itu memang style dia tak pakai tudung. Itu boleh. Yang ni tujuan aku pergi tu aku nak buat maksiat tolong ni. Itu tujuan. Yang ni dia soal pemakaian tu dia berdosa lah. Tak pakai tutup aurat tu dosa. Tapi bukan tu, dia kira kalau tujuan maksiat tak boleh. Allah tak bagi pi, dia pi juga, itu kira maksiat, tak boleh. Niat nak pi main judi ke apa tu tak boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kalau subuh buat tamam? Memang subuh kena buat tamam, subuh 2 rakaat. Subuh tak boleh qasar. Nak buat 1 rakaat tak boleh subuh. Maghrib pun tak boleh buat qasar. Tak boleh dipendekkan sebab dah pendek dah. Zuhur buat qasar, Asar buat tamam. Tu Zuhur buat qasar, okey. Asar buat tamam boleh. 2 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar, ikut suka boleh. Maghrib Isya buat jamak qasar. Maghrib tak ada qasar lah, Isya tu je qasar. Boleh. Terpulang Asar nak buat tamam buat. Dia buat 2 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar boleh. 1 qasar, 1 tamam. Tak ada masalah. Terpulang. Tapi nak mudahnya buat 2-2 lah qasar. Ya betul macam tu. Betul saya teka soalan Ustaz Sobri tadi. Ada 2 jalan. 1 jalan yang dekat, 1 jalan yang jauh. Kalau sengaja pilih jalan jauh, tak boleh qasar jamak. Tapi kalau ada dia punya maslahat dia lah. Tak apa. Dia nak pergi jumpa orang dulu. Dia atok dulu kan. Kena pikut tu lah. Kalau pikut ni nak jumpa orang apa, dia ikut tu. Dia nak pergi makan kenuri ke apa ke. Kena tarikh tu. Contohnya dia nak pergi baling. Orang Sungai Petani nak pergi baling. Ada jalan dekat. Saja pergi jalan jauh. Tak boleh. Kalau tak sengaja, dia nak pergi bagi bantuan dulu kat beberapa tempat. Lepas tu sampai juga baling. Jalan tu jadi jauh. Pergi masuk kampung tu jadi jauh.
Itu boleh qasar jamak. Jadi kena tengoklah. Itu orang panggil al-umur bimaqasidiha, masuk dalam tu lah. Setiap urusan kita bergantung dengan niat. Kita nak habaq kat orang pun tak tahu. Pasal niat hati masing-masing. Pakat-pakat faham lah. Kalau dia ada dua jalan, dia faham diri dia sendiri. Kita cuma boleh bagi kenyataan gitu. Kalau sengaja memilih jalan jauh, tak boleh qasar jamak walaupun cukup jarak. Kalau tak sengaja, adalah hajat-hajat dia yang dia nak tunaikan, dia pun takkan pun nak pikul dekat. Tapi boleh juga pikul dekat, hala balik kot jauh. Hala balik kot jauh tu dia tunai hajat-hajat dia, hala balik tu dia qasar jamak. Macam tu. Tapi kalau hari nak pi tu memang perlu pikul jauh. Hari nak pi tu memang nak kena pi kot jauh. Dia dah janji dah nak jumpa kawan dia apa semua, hari nak pi. Maka hari nak pi tu boleh qasar jamak, duduk sana pun boleh qasar jamak. Begitu. Subuh memang tak ada qasar ya, subuh tak qasar. Niat solat fardu subuh 2 rakaat macam biasa lah. Jangan niat solat fardu subuh qasar. Qasar tu memendekkan. Subuh tak boleh pendek, dia 2, kalau pendek tinggal 1. 1 jadi solat witir dah pula. Jadi kita kat tu kita berhenti. Lagi kita sambung balik petang ni. Kita berhenti dekat ayat solat tamam bila nak qada kena tamam. Solat qasar bila kita dah balik rumah dah, kita nak qada solat qasar tu, kita kena buat tamam juga pasal dah sampai rumah. Solat qasar kita qada dalam bentuk qasar boleh kalau tinggal solat dalam musafir, qada pun dalam musafir. Hak tu boleh kita qada dengan cara qasar. Walaupun musafir yang berlainan, musafir pi fatani, kita ada tinggal solat zuhur, kita ingat balik. Kadang-kadang dia bukan sengaja tinggal, dia nak buat jamak takhir, tiba-tiba keluar haid. Jadi zuhur tu dia tertinggal lah. Zuhur dah masuk, dia ingat nak buat jamak takhir, pukul 3 petang keluar darah haid. Jadi dia tinggal zuhur tu dalam perjalanan ke fatani. Selalunya rombongan kita tak sengaja tinggal sembahyang. Kadang-kadang terjadi masalah, duk ingat rancang nak buat jamak takhir, pukul 3 PM keluar darah haid. Seorang perempuan atas bas dalam rombongan keluar darah haid. Dia tak sembahyang zuhur. Zuhur tu kena qada pasal waktu dah masuk. 3 petang tu kira dah lewat. Tak apalah niat nak takhir tu tak berdosa. Niat nak menangguhkan solat ke dalam waktu asar, tapi status zuhur tu nanti kena ganti balik kan. Pasal 3 petang keluar darah haid, dia kena ganti balik zuhur tu. Dia lupa nak ganti. Hari nak turun pi umrah tu dekat KLIA baru dia teringat, dia tanya ustaz, dulu saya pi petani, saya macam ni, saya tak sembahyang zuhur. Itulah cerita dia tadi keluar haid tu. Saya tinggal sembahyang zuhur di petani tu. Lah kita nak pi umrah kan. Boleh tak saya pi ke surau, saya qada zuhur di KLIA, saya qada 2 rakaatnya, saya tak buat 4. Boleh, sebab tinggal dalam musafir petani, qada dalam musafir umrah. Dua-dua musafir. Hak tinggal itu musafir, hak qada ni musafir. Buat 2 pi surau jangan lama-lama, sembahyang 2 rakaat sudah. Jangan main 4. Faham no? Yang tu boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih yang mendoakan. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillah. Terima kasih.